Nah, duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Jadi yang kedua, adab bagi seorang alim apa dia? Duduk dengan penuh kemuliaan dan kesempurnaan. Ini duduk dengan ta'zim, dengan waqar, dengan sakinah, dengan tenang. Baik, kenapa dia duduk macam tu? Ada kursi yang disiapkan. Kalau di Al-Azhar Al-Syarif dia ada kursi syekh dipanggil, ataupun dipanggil syekhul kursi. Syekh kursi, yang dia disiapkan kursi. Dulu di Azhar dia ada banyak istilah diubah. Ada dipanggil syekhul halaqah. Karena dulu pengajian dalam bentuk halaqah, dalam bentuk bulatan. Anak murid duduk keliling tok guru. Tok guru duduk kat tiang, anak murid duduk keliling. Dipanggil syekhul halaqah. Dan berubah jadi istilah pula syekhul amud dipanggil. Syekhul amud. Syekh amud maksudnya syekh tiang. Dia duduk kat tiang. Tiang dalam Masjid Azhar tu, setiap tiang ada guru dia. Jadi anak murid ni boleh pilih nak pergi duduk tiang mana. Dia rasa berkenan dengan tok guru ni, dia pergi duduk kat tiang tu. Kemudian barulah dibuat kursi. Dipanggil syekhul kursi. Dia syekh kursi. Dia letak kursi syekh kepada para guru dalam majlis. Dan hatta ada ulama yang tulis kitab. Kalau di Masjid Umawi, di bawah Qubbatun Nasr, sini ada Qubah di atas. Ini Qubah dia tak nampak dia punya bentuk tu kan. Kalau di Masjid Umawi katanya ada satu kawasan dipanggil Qubbatun Nasr. Di bawah Qubbah Nasr tersebut ada kursi tempat duduk mengajar, dan ditulis nama-nama ulama yang pernah mengajar di bawah Qubbatun Nasr. Keluar sebuah kitab. Ada satu kitab keluar nama-nama ulama yang pernah mengajar di bawah Qubbah Nasr saja. Macam tu sekali. Maksudnya bukan calang orang boleh pergi duduk kat kursi tu. Kita duduk gagah pergi duduk tu cari kena halau. Dia kena alim yang betul menguasai ilmu. Antara yang duduk di bawah Qubbatun Nasr, Maulana Al-Imam Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, Syekh Daril Hadis Al-Ashrafiyah. Syekh Badruddin Al-Hasani pernah duduk di bawah tu. Maulana Syekh Abdul Razak Halabi pernah mengajar di bawah tu juga. Mufti di Halab, dia pun pernah duduk di situ juga mengajar. Jadi ini antara alim besar yang pernah duduk. Ramai lagi lah ulama-ulama sebelum tu. Ada kitab khas dikeluarkan. Ini Al-Imam Ibnu Salah pernah mengajar di situ dan sebagainya. Ini duduk di tempat macam tu untuk apa? Untuk dimuliakan ilmu, bukan untuk sombong diri, tidak. Tapi dimuliakan ilmu yang ada di dalam dadanya. Karena tu sistem pengajian dalam Islam ni sistem yang sangat luar biasa. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni. Yang duduk di depan mungkin lebih muda daripada yang duduk di depan saya. Yang duduk di kerusi ini mungkin lebih muda, dan lebih muda pun daripada yang ada di depan. Mungkin ada yang lebih tua daripada saya dari segi umur dan sebagainya. Tapi direndahkan diri pada ketika tersebut hanya semata-mata kerana ilmu. Maka siapa pun boleh duduk di depan pada waktu tersebut untuk menuntut ilmu pada waktu itu dalam keadaan duduk di bawah dan gurunya di atas. Ini sistem apa ni? Sistem yang mulia, sistem yang luar biasa. Tapi cuba tengok dewan kuliah yang dibuat oleh Barat. Dia buat macam mana? Dia buat naik ke atas. Dia nak murid duduk kat atas, tok guru duduk bawah. Dia tengok anak murid, tengok tok guru macam tu ya. Dewan kuliah kan dewan dia macam tu. Yalah mungkin dia nak jaga ruang. Kata kalau buat jenis manjang macam tu, ruang tak besar. Jadi dia buat kot tinggi. Dia buat kot tinggi naik macam tu. Maka kalau buat memanjang, mungkin dia akan jadi panjang kawasannya. Ini kawasan tak luas mana, dibuat macam tu. Hakikatnya jadi macam mana? Anak murid dengan tok guru duduk di atas kursi, malah lebih tinggi daripada guru dia pada waktu tersebut. Dia lebih tinggi daripada guru. Dan kemudian apa yang berlaku? Bukan hanya sekadar dia tinggi pada kedudukannya di segi zahir, tapi jiwa dia juga dia berasa lebih tinggi daripada tok guru dia. Hanya kerana kesan apa? Kesan zahir tadi. Sebab tu kadang-kadang sistem, cara duduk dan sebagainya itu pun memberi kesan sebenarnya. Memberi kesan pada cara ucapan dia dengan guru dia, memberi kesan pada cara ekspresi wajah dia dan juga gerak tubuh dia dengan guru dia. Semua tu akan jadi kesan. Biar anak murid kalau duduk di bawah, tok guru duduk di atas, dia akan rasa jiwa dia ke bawah pada waktu itu. Dia akan rasa jiwa dia rendah pada waktu itu. Rasa terima nak kepada ilmu tu ada. Ini yang luar biasa dalam ilmu. Tak kira siapa. Tak kira siapa pada waktu itu. Jadi guru tadi dimuliakan. Kenapa? Karena ilmunya. Dan bukan karena sombong, hanya muliakan ilmunya. Dia memuliakan ilmu dengan cara ditakzimkan, diletakkan pada tempatnya. Baik, apa lagi adab di antara guru dengan ilmu?
Murajaah ilmu sebelum majlisnya, ini adab alim, jangan lupakannya. Adab bagi alim adalah murajaah ilmu, iaitu mesti dia mengulang semula ilmu sebelum dia hadir ke majlis. Itu saya sebut sini murajaah ilmu. Murajaah maksud daripada mengulang ilmu sebelum majlisnya, sebelum dia hadir ke majlis. Maksud dia kena buka dulu buku, baca juga, walaupun telah berkali-kali dia habiskan bacaan bagi kitab tersebut. Tujuannya kerana apa? Kerana ini adalah amanah dia dengan para muridnya, amanah dia dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Kerana amanah. Bukan kerana dia kata saya dah hafal dah kitab tersebut. Itu yang saya selalu cerita tentang guru kepada guru-guru kami. Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu taala pernah dilihat membuka lagi kitab pada sebelum majlis datang. Dia sebab dia suka datang awal majlis. Di Madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Adawi, dia akan datang awal duduk, kemudian dia akan mula buka kitab. Dia akan baca dulu. Kemudian ada seorang murid datang tanya kepada dia, "Tuan Syekh, bukan dah hafal dah kitab?" Dia dah hafal, dia dah banyak kali dah mengajar kitab. Syarah Khabisi. Jadi dia kata, "Ya bunai," dia kata, "Nahnu nata'abbadana Allah bil ilm." Kami ini beribadah kepada Allah dengan ilmu. Saya baca ni kerana amanahnya saya dengan ilmu. Apa saya dah hafal dah kitab ni, tapi diulang bacaan tadi. Kenapa? Kerana ibadah. Saya menganggap bahawa ini adalah ibadah. Seperti mana kita tiap-tiap hari duduk sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, esok sembahyang lagi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, bila sampai waktu dia. Macam tu juga dengan para guru ni, bila sampai waktu dia akan ulang balik dengan bacaan kitab yang dia telah ulangi pada sekian lama. Kenapa? Kerana ibadah. Kita akan rasa boring dengan ibadah. Kita ada rasa boring kan solat Zuhur tiap hari. Kita asyik solat Zuhur je, tukar pula apa nama. Waktu tukar apa? Takkan rasa boring. Kerana boring macam mana? Kerana ni ibadah. Dia main perasaan lazat dalam hati, kalau kata sampai perasaan lazat tersebut. Tamam? Jadi murajaah ilmu sebelum majlisnya. Jadi ini pesan kita kepada para guru. Tak kiralah dalam ilmu apa sekalipun, sebelum kita mula pengajian tu, murajaah dulu. Ambil masa. Sebab tu kadang-kadang murajaah dia lebih berat sebenarnya daripada waktu dia mengajar. Kadang dia mengajar hanya setengah jam, 1 jam saja. Murajaahnya 4 jam. Dia nak kena tengok kitab, dia nak kena tengok lagi apa dia yang dibahas dalam kitab tersebut. Takut dia silap dalam syarahan dia. Kena amanah dengan ilmu. Jadi dia nak kena rujuk kitab tu, rujuk kitab ini, tengok semula daripada tulisan-tulisan yang dia telah tulis, hanya semata-mata untuk disampaikan pengajian selama 1 jam. Jadi murid duk ingat dalam majlis sejam tadi ni, hak guru dia sampaikan tadi itu adalah majlis, semata-mata majlis. Dia terlupa sebelum majlis. Sebelum majlis. Macam mana guru tadi melakukan persediaan sebelum hadir ke dalam majlis. Itu kena ambil berat. Maka orang yang tahu tentang benda ni, dia akan ta'zimkan ilmu. Dia akan muliakan ahlinya. Dia akan tengok ilmu ni benda yang mahal. Ini adab alim, jangan lupakannya. Jadi murajaah ilmu jangan dilupakan oleh seorang alim, jangan dilupakan oleh seorang guru, kena amalkan. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Ini kalam daripada Kiai Jazuli. Saya ambil dia punya adaptasi balik daripada ucapan beliau. Dia pernah sebut dalam satu ucapan dia guru di pondok pesantren Langitan di Allahumma salli ala, di Tuban, tak silap saya, di Tuban. Jadi kata beliau, disebut apa, dia kata, guru kalau tidak murajaah sebelum hadir ke dalam dars, sebelum hadir dalam fasl, dalam kelas pengajian dengan para muridnya, libur saja kata dia, cuti saja, karena dia tidak amanah dengan ilmu. Kalau guru tak murajaah dulu, tak baca. Kalau guru, murid dia tak kira dah, dia tak baca balik. Hak duk kira ni tok guru tak baca lagi, hak anak murid ni, hak anak murid nak kena buat apa tak baca lagi. Hak tok guru saja ni, tok guru pun kena jaga benda tu. Sebab tu ilmu ni dijaga. Ilmu ni dijaga. Sistem ini diwarisi. Ini bukan sistem main-main. Ilmu ni bukan sarfah, duduk dekat meja boleh mengajar terus, dengar YouTube 4 kali mengajar terus, hantam habis semua ulama-ulama yang hidup dan yang dah mati, yang dah meninggal, sonok keluar habis semua perkataan, caci maki hamun, kata ke orang macam-macam. Jadi kenapa jadi macam tu?
Kerana ni faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa nak bagi apa. Adab tak ada, apa pun tak ada, nak bagi ilmu kat orang. Apa ke benda je. Ini yang berlaku zaman sekarang. Nah, baik. Jadi murajaah ilmu sebelum majlisnya, jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Cuti saja. Tapi kalau kata guru-guru di sekolah rendah, sekolah menengah, kalau kita tengok malam tu dia tak ada nak buat revision, lepas tu esok dia pergi cuti, seronok lah tiap-tiap hari cuti. Semalam saya tak sempat nak cek balik ni, kita nak ngaji apa hari ni. Jadi kita cuti lah hari ni. Nah, tulis saja. Hari-hari cikgu main bola kan. Buat macam Piramli. Tak boleh macam tu lah. Tapi kena amanah. Maksudnya letih kerja guru, kerja jadi tenaga pengajar, mengajar masyarakat dan umat, membimbing mereka ni bukan senang. Dia ingat ustaz-ustaz ni main naik kereta, main duduk ni semua kali, dia bagi sampui, habis, selesai. Oh, dia ingat tu je kot. Tak tahu dah kot ada jenis tu. Tapi kalau kita baik sangka, bukan senang. Nak baca kitab, nak main duduk, nak murajaah dulu, nak tengok dulu sebelum dia bercakap, nak kena susun dulu. Ucapan dia tadi takut-takut singgung perasaan orang. Semua tu bukan sebenarnya dengan pengajian semata-mata, semua tu dengan barakah. Kita ni bergerak, ucapan kita ni dengan siapa? La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Bukan dengan aturan kita. Sebab tu kena mohon doa selalu kepada Allah. Moga Allah aturkan ucapan kita ni dengan ucapan yang baik-baik, tidak menyinggung perasaan orang. Dekatkan umat ini kepada Nabi SAW. Dia dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya.